Hello, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke Food News YouTube channel. Terima kasih kerana telah menekan video ini. So, first of all, aku rasa instead of korang nak tanya pasal Moon Knight, mesti korang nak tanya kenapa kau pakai baju ni, kalau korang nak tanya lah. So, aku pakai baju ni adalah kerana aku baru siap video presentation. So, aku tak nak tukar baju. Kita habiskan rekod kat sini, pakailah baju. So, don't even question kenapa aku pakai baju ni. Right, so kita masuk ke Moon Knight. Okay, Moon Knight semalam trailer Moon Knight dah keluar semalam around pukul 10.45 pagi, if I'm not mistaken. Dan pada waktu tersebut aku tertidur. And kalau siapa tengok live semalam tahu lah aku tertidur, aku bangun petang, something like that. So basically aku dah terlepas those kind of hype yang orang semua tunggu-tunggu kan masa tu, iaitu melihat ataupun menonton trailer Moon Knight. Okay, tapi bila aku tengok first reaction aku towards Moon Knight series ni ataupun Moon Knight trailer ni yang keluar semalam tu, aku quite confusing sebenarnya. Those official trailer of Moon Knight ni, dia providekan kau satu misteri yang kau kena solve tau, ataupun satu confusion yang kau rasa macam apa yang dah jadi sebenarnya ni. Kalau orang yang tidak tahu the characteristic of Dam ni, aku maksudkan Mark Spector, Jack Lockley, Stephen Grant dan juga Moon Knight sendiri. Mereka tak tahu yang this character ataupun Mark Spector Mark Spector ni menghidapi satu penyakit mental illness, iaitu DID, Dissociative Identity Disorder, di mana mereka ni kerap bertukar persona. Dan di dalam trailer tersebut kita dapat lihat that Stephen Grant adalah watak ataupun persona yang diutamakan di dalam trailer je. Kita tak cakap the whole series lagi, sebab kita nampak trailer tu Mark Spector tak muncul lagi, Jack Lockley pun aku tak nampak dia muncul. Kita just nampak dua je, Stephen Grant dan juga Moon Knight sendiri. Moon Knight itu adalah salah satu persona kepada Mark Spector lah sebenarnya. So kalau korang tengok juga synopsis for this series ataupun TV series ni, dia menceritakan tentang Stephen Grant yang ada satu penyakit DID, bukannya Mark Spector. So benda tu macam quite confusing lah. Dan aku ada tengok kat komen aku semalam, ada orang cakap that kenapa origin Moon Knight ini berbeza dengan apa yang ditawarkan dalam trailer Moon Knight yang semalam, which is kita tahu origin dia. Aku recap sikit kalau korang nak tengok balik, korang boleh tengok kat video ni, and aku recap sikit. So origin of Moon Knight ni adalah persona utama dia adalah Mark Spector. Mark Spector ni dia menghidapi penyakit DID, Dissociative Identity Disorder. Semasa dia kecil, dia ada satu trauma di mana ada seorang lelaki ni, dia telah membunuh ramai Yahudi. Ekoran dia ni seorang Jews. Ekoran dia ni adalah salah seorang pengikut Nazi. So dia membunuh tu, benda tu macam membuatkan Mark Spector ni mengalami satu trauma dan mewujudkan DID, Dissociative Identity Disorder. Semasa dia kecil tu, dia munculkanlah watak-watak seperti Stephen Grant, Jack Lockley dan Moon Knight itu sendiri . Okay, so Stephen Grant ni, kalau dalam komik, kalau ikutkan, Stephen Grant ni seorang yang kaya . Kita boleh picture Stephen Grant ni sebagai Bruce Wayne, dan dia memakai coat yang mahal untuk survey crime daripada collar putih kan. So lepas tu, kalau Jack Lockley ni pula, dia ni adalah taxi driver ataupun cab driver. So dia akan mengawasi masalah-masalah yang berlaku di street, di jalanan kan. Tapi dah sekarang ni, di dalam trailer tersebut, kita nampak Stephen Grant tu seorang aku baca Mike Manor gift shop employee. So dia hanyalah pekerja yang bekerja di kedai hadiah, kedai gift shop something like that kan. Bukannya seorang yang kaya raya dan sebagainya. Sebenarnya aku suka elemen ni. Aku suka dia twist apa yang ada dalam komik. Bukanlah 360 darjah. Kita still acknowledge karakter Stephen Grant, tapi just tukar sikit persona dia tu kan. Itulah sedikit tentang karakter ataupun persona-persona yang telah muncul. Sebab sekarang ni memang nampak dalam trailer tu dia mengetengahkan Stephen Grant sebagai persona yang utama. So pada permulaan trailer itu, kita dapat melihat Steve Grant dia membaling satu Rubik Cube. Dan most of the people say that Rubik Cube itu adalah merupakan satu metafor kepada personality Mark Spector ni ataupun Stephen Grant, ataupun mereka lah, kita labelkan mereka ni Rubik Cube tu adalah satu gambaran ataupun metafor kepada personality yang mereka ada, iaitu the first one adalah Mark Spector, Stephen Grant, Jack Lockley dan juga Moon Knight.
empat ni yang ni part main kita tak cakap pasal Mr. Knight dan juga seorang budak perempuan seorang lagi tu. So aku rasa dengan satu metafor tu dia cuba untuk sampaikan kepada dia punya audience di mana this film bukan sahaja filem yang akan menawarkan action ataupun dark moment dan sebagainya. Aku rasa dia macam nak bagi satu peringatan kepada semua that ini bukanlah filem yang something yang offers those kind of superhero type, something like that, if that makes sense. So aku superhero kind of movie tadi tu kan, aku bagi contoh seperti Captain America. Korang mesti bila korang klik video untuk tengok filem Captain America, mesti korang mengharapkan this superhero dia punya karisma, dia punya superpower, superhuman soldier dan sebagainya. Tapi ini berbeza dengan Moon Knight. Walaupun Moon Knight ini dianggap salah satu hero di dalam MCU yang sama seperti Batman, tapi sebenarnya yang membezakan dua karakter ni sama dengan Moon Knight dengan Batman adalah disebabkan Moon Knight ini menghidapi satu penyakit yang special sebenarnya, dan Batman tidak melalui benda-benda macam ni. So bagi aku, untuk this anti-hero Moon Knight ni, dia menghidapi satu penyakit DID. It is really a complicated situation untuk memahami those kind of persona. Sebab kita tengok dalam trailer ni, dia tak kenal tau. Dia tak kenal dia ada persona. Mark Spector tak kenal Jack Lockley, Mark Spector tak kenal Stephen Grant, Jack Lockley tak kenal Mark Spector whatsoever. Dia orang tak kenal antara satu sama lain. Basically itu yang kita nampak. Itu benda yang aku nak tunggu-tunggu. Aku nak tengok macam mana mereka preserve those kind of character. Dan aku juga percaya that filem ini dia akan melibatkan banyak flashback ataupun recall moment ataupun something like that, something in the between of that. Di mana sebab aku tengok it's kind of weird sebab ini bukanlah filem origin story di mana kita dapat tengok Mark Spector ini membesar, lepas tu dia hadapi trauma dan sebagainya. Tak, dia terus-terus pergi ke Stephen Grant. So aku believe there is some point di mana mereka akan menceritakan tentang flashback. Dan di dalam filem ini juga dia macam seolah-olah Stephen Grant ni dia cuba cari personality dia kembali tau. Siapa Mark Spector, siapa Moon Knight, siapa Jack Lockley. And Khonshu adalah one of the gods of Egypt tu kan, yang remind dia punya knight ni, dia punya kesatria ni, untuk mengingatkan dia that Stephen, kau kena cari kau punya another persona sebab kau semakin hilang sekarang. It's something like that lah sebenarnya. Dan juga di dalam TV series ni kan, aku rasa penggunaan cermin ataupun reflection akan banyak digunakan dalam series ni untuk untuk memberikan satu jejak ataupun satu trace kepada audience, di mana personality apakah yang digunakan ataupun dikeluarkan sekarang. Adakah Mark Spector, adakah Jack Lockley, adakah Moon Knight ataupun Stephen Grant sendiri. So aku rasa penggunaan cermin ataupun refleksi air ke dan sebagainya, itu adalah salah satu benda yang kita kena aware lah untuk TV series ni. Dan juga after that, momen yang quite mengejutkan ataupun menakutkan kita adalah di mana apabila the first appearance of Khonshu di dalam MCU, yang kita nampak Paroh memakai baju seperti mumia kan. Oh, quite scary sebenarnya. I'm not a big fan of cerita-cerita hantu dan sebagainya. So apabila aku tengok momen tu, aku quite prepare sikit lah. Adakah ada jump scare dalam series ni? Dan rupanya tak ada. Tapi those kind of echo, those kind of lampu berkelip-kelip, susah nak tengok series. Dia ada satu feeling yang menakutkan. Kalau aku tengok malam-malam, susah agak lah. Sebenarnya dia quite menakutkan. Tapi apabila Khonshu itu, aku first of all aku suka Khonshu muncul MCU, The Gods of Egypt kan. So dia muncul dalam MCU, and then apabila dia pergi ke lift tu kan, sebenarnya ini adalah seperti kalau dalam komik, ini adalah the origin of Mark Spector. Dia dikejar oleh Khonshu once apabila bapa kepada Mark Spector ini mati tau. Aku tak tahu if in this trailer adalah momen yang sama, adakah ini semua adalah flashback atau apa, aku tak tahu. Tapi once the Khonshu dia menahan pintu lift tu, and then it turns out to be a perempuan tua, old woman kan, dia macam mewujudkan satu switch dalam kepala otak aku. Macam was all of this adalah real ataupun tak? Aku dah start rasa macam tu. Dia
Sebab tu aku tak sabar nak tengok series ni. Aku nak menjawab persoalan-persoalan yang dalam kepala aku ni ASAP, secepat yang mungkin. Sebab aku ada satu feeling untuk series ni, di mana aku takut series ni dia jadi macam filem Joker. Aku takut benda tu kan. Sebab kalau untuk filem Joker kau tak boleh pergi ke mana filem tu tak boleh pergi jauh, sebab ianya hanya adalah imajinasi kau. Kau faham tak? Aku harap dia tak jadi macam tu lah. And yeah, we talk about I don't know, suspect kepada villain untuk series Moon Knight ini kan. So yang paling famous sekarang ini adalah Arthur Harlow, ataupun orang sangkalkan dia sebagai Sun King kan. So basically mula-mula aku tengok Ethan Hawke ni, aku mengingatkan that dia ni akan jadi abang kepada Mark Spector, ataupun abang kepada Mark Spector adalah Randy Spector lah, yang melakon ataupun dia punya superpower is Shadow Knight, the main antagonist untuk Moon Knight juga. So aku rasa benda tu macam perfect setup lah untuk Moon Knight dan juga Shadow Knight. Tapi somehow sekarang ni apabila tengok trailer tu, this Arthur Harlow ni dia ada pengikut-pengikut kan, dan itu jelas terbukti sama sekali that dia ni adalah Sun King. Dia ada pengikut dia sendiri. Even Miharu Kenshin ada mention that this person dia ada pengikut even dekat pulau dia sendiri. Tapi dia tak tunjukkan lah yang Arthur Harlow ni ada superpower ke tak. Kalau dalam komik, Arthur Harlow ni dia a noble person yang menang Nobel Awards, dan juga dia ni adalah membuat satu uji kaji ke ramai orang Jews dalam membuat banyak lah uji kaji, contohnya nak tukar mutant ke sebagainya kan. Dan basically kalau dalam komik, Arthur Harlow ni bukanlah satu karakter yang penting pun. Aku tak silap aku dia muncul sekejap-sekejap ke, sikit-sikit je. So tapi itulah apa yang aku suka pasal MCU ni. Dia ambil satu karakter yang tak penting, sebabkan karakter tu tak penting, so dia boleh ubah apa saja yang dia nak untuk dalam filem ni. So orang takkan marah benda tu. Contoh kalau kita nak tukar Iron Man, bateri low. Contoh kalau kita nak tukar Iron Man, mesti ramai orang marah pasal benda tu. Tapi kalau untuk Arthur Harlow ni, orang masih macam siapa dia ni kan. So MC boleh tukar apa saja yang dia nak. So the Sun King adalah one of the suspect yang akan menjadi villain untuk di dalam series ini. Dan seterusnya untuk villain yang maybe juga ada possibility untuk jadi villain, iaitu werewolf itu sendiri. So pada penghujung trailer tersebut kita dapat lihat that Moon Knight belasah werewolf sangat dengan sangat teruk. Some of them cakap itu adalah Anubis dan sebagainya, ataupun werewolf by night. Tapi aku rasa itu bukan werewolf by night, dan aku harap bukanlah werewolf by night Jack Russell. Tolonglah bukan. Aku minat werewolf by night Jack Russell. So to see him kena bantai untuk secepat ini kan, bukan kita nampak dalam series ni, kita nampak dalam trailer lah pun kan. Kalau itu benar Jack Russell, itu kuat menjadikan lah. Tapi itu hanyalah perspektif aku tak penting pun kan. Ada juga yang ada mengatakan that itu adalah Anubis dan sebagainya kan. Tapi we'll see about that. Dan juga villain yang seterusnya, ada juga orang cakap Shadow Knight itu sendiri. Sebab sekarang ni Ethan Hawke ni betul dia ada mention tentang nama karakter kepada Ethan Hawke ni, iaitu Arthur Harlow. Tapi dia tak tunjukkan that Arthur Harlow ni sama macam komik. Adakah MCU akan twist karakter ni setwist-twistnya? Adakah Arthur Harlow ni rupanya ada juga di ID where dia ni adalah juga adalah Randy Spector, abang kepada Mark Spector? Faham tak? Dia macam kau tak boleh nak faham tau di series macam mana, sebab this kind of mental illness memainkan satu peranan yang besar. Sebab tu aku nak cakap ke korang semua, series ni kau jangan expect macam series yang berlawan-lawan dan sebagainya. Dia macam 3/5 daripada series ni aku rasa dia akan more menekankan tentang DID itu sendiri, the personality disorder itu sendiri. So tapi apabila aku tahu benda tu, apabila aku tengok trailer ni, aku still tak sabar untuk tengok. Yes, aku tak sabar untuk tengok Moon Knight. Tapi kita jangan lari daripada dia punya core of this series. Oh ya, untuk judge the suit daripada Moon Knight. Wah, suit daripada Moon Knight, oh dahsyat. The white eyes, the tali-tali mumia itu melekat ke badan Mark Spector tu kan. Oh sangat baik.
Akan tapi suit untuk Moon Knight dalam live action dia nampak kind of besar ataupun bulky di dalam live action. Kalau dalam komik ataupun TV series ataupun animated series dia tak nampak sebesar itu. Ada fans yang marah, tapi aku generally aku memang tak kisah dengan suit dia still nampak bagus. Accuracy dia tidak mencapai 100%, tapi those white eyes, wow. So I think that's it, a breakdown for this Moon Knight series. Aku rasa tak banyak pun. Aku tahu maybe some of you ada juga mention, tak nak mention ke pasal Von D dekat belakang dalam truck tu kan. Basically after aku zoom dan banyak-banyak tu kan, kotak itu tidak orang ingat Victor Von Doom lah. Even aku sendiri pun ingat Victor Von Doom. Tapi kalau aku zoom balik tengok scene kotak yang kat ke belakang tu, bukan Victor Von Doom pun. Itu hanyalah satu produk ice cream ke cupcake ke something like that lah. Benda yang quite mengecewakan aku juga. But never mind, itu hanyalah a minor detail. So I think that's it about video today. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana meluangkan masa di sini. Assalamualaikum.